Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak didik cikgu hari ini? Cikgu doakan semua sehat sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung tajuk bundar nombor. Adik-adik dah bersedia nak belajar dengan Cikgu Siti? Jom kita tengok apakah standard pembelajaran hari ini. Okey, kita tengok di sini standard pembelajarannya. Apa dia? 1.6.1. Membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat. Ratus saja tahu. Kita belajar tahun 1, puluh. Tahun ini, tahun 2, kita belajar puluh dan ratus. Maksudnya hingga ratus tu maksudnya puluh dan ratus. Okey. Kita tengok. Dia kata garis nombor. Dia nak guna apa ni? Dia nak belajar guna garis nombor. Bunda guna garis nombor. Dia kata kawan baju biru ni kata, saya tahu teknik lori. Oh, ada teknik lori. Yang tepi sekali ni tak nampak muka ya. Cikgu terlindung dia. Dia kata, saya tahu teknik miskin kaya. Apa teknik ni pula kan? Macam-macam teknik ni. Kita tengok. Apa yang perlu kamu tahu? Yang pertama kita kena tahu apa? Puluh terdekat. Rajin murid yang kat belakang ni dia jawab. Kena tahu apa tu puluh terdekat, apa itu ratus terdekat. Kemudian, nombor miskin kaya. Yang mana nombor miskin? Yang mana nombor kaya? Lepas tu kita ada apa lagi? Ada nombor kecil, ada nombor besar. Jadi benda-benda ni, frasa-frasa ni cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Okey, jom. Ya, kita tengok di sini. Yang pertama, kalau kita guna garis nombor untuk menjawab soalan bundar. Kita tengok. Ya, 246 dibundarkan kepada puluh terdekat. Tengok di sini. Ni kita ada. Mana cikgu punya cursor ni? Dihilang pula. Okey, kita cari puluh terdekat. Ni dia nak puluh terdekat. Yes. Okey, bila puluh terdekat, apa yang kita perlu buat? Kita tengok buat garis nombor. Macam ni. Okey, bila puluh terdekat, kita ada 246. Jadi 246. Jadi nombor puluh dia 240. Bila 240, hujung dia mestilah kita tambah lagi 10, dia akan jadi 250. Jadi kita letakkan di garis nombor ni. Kita letak macam ni di garis nombor kan. Kita letak. Okey. Bila kita dah letak dua nombor ni. Bila kita dah letak dua nombor ni. Okey. Bila kita dah letak, kita kena buat apa? Untuk guna garis nombor, cikgu suka nak tunjuk pada kamu, kita cari garis tengah. Tengok ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 garis nombor ni. Yang tengah dia mestilah 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ni ialah garis tengah. Okay, so di sini garis tengah. Okay. Garis tengah ni nombor berapa? Awak tengok. 240, kita nak pergi 250, jadi 241, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 dan 249. Okey. Jadi, bila kita dah ada benda-benda ni semua, kita dah tahu dah. Yang tengah dia 245. Okey, 246 berada di sini. Ini ialah 246. Macam mana nak bundar? Okey, kita buat garis. Kalau sebelah tengah ni 245 ke bawah ni, kita bawa garis ke kiri. Kalau dari sini 244 je 245 sampai ke sini kita bawa ke kanan.
Jadi, bila nombor itu berada di sebelah kanan, awak tengok 246 berada di sebelah kanan. Bila berada di sebelah kanan, kita ambil nombor yang kanan. Jadi, 246 kita bundarkan kepada puluh terdekat menjadi 250. Ini ialah kaedah garis nombor. Okey, kita cuba soalan satu lagi. Kita gunakan garis nombor juga. Supaya awak lebih faham. Okey, sekarang kita tengok 372 dibundarkan kepada ratus terdekat. Tadi puluh, sekarang ratus. Okey, bila ratus bermaksud kita kena tengok nombor ratus. Ni 300. Jadi kita tulis 300 dengan 400. 400. Nombor lain tak ada. Okey, buat garis nombor. Bila kita buat garis nombor, kita tulis nombor pertama 300, nombor kedua 400. Sekarang, cari titik atau garisan yang di tengah. Kan, garisan di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa garis yang tengah dia kita letak yang ke-5. Okey, sekarang 300 ke 400. Jadi, di sini berapa? Mestilah naik 10 kan? Tadi naik satu-satu. Ini naik 10. Okey. 310, 320, 330, 340, 300, sini 350, 360, 370, 380, 390. Jadi ni 400. Okey. Bila kita dah ada ni, tengok 372. Mana 372? Ni 370. 72 mestilah di antara sini, kan? Jadi 372 di sini. Jadi kita tengok dia sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia duduk di sebelah kanan, kan? Jadi kita pilih jawapan sebelah kanan juga. Jadi 372 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 400. Ini jawapannya. Kita tengok soalan lain pula. Kita tengok teknik apa pula yang cikgu nak perkenalkan kepada kamu. Kita tengok. Kita ada teknik lori. Oh, cikgu nak bawa naik lori ke? Jom kita tengok apa yang cikgu nak buat. Okey, 351 dibundarkan kepada puluh terdekat. Sebelum kita buat bundar, kita tahu dulu nombor kecil dan juga nombor besar. Nombor kecil dia sifar, 1, 2, 3 dan 4. Nombor besar 5, 6, 7, 8, 9. Bila kita nak guna, kita tengok. Okey, sekarang 351. Kita tulis dulu 351. Okey, puluh terdekat kepada puluh terdekat. Bila puluh terdekat, kita tengok nombor puluh. Okey, kita tengok nombor puluh dan kita buat apa? Kita buat lori. Kita buat lori dekat dia. Okey. Sekarang kita tengok. Kita dah bagi lori dekat dia, ya. Bila nombor puluh awak bulat, kita buat L di belakang dia. Lori. Bila ada lori, kita kena ada tayar. Berapa tayar kita nak letak? Awak tengok di sini. Awak tengok nombor ni, depan ni. Dekat belakang ni, pembonceng dia ni. Awak tengok nombor 1. 1 berada di mana? Nombor kecil. Okey, kalau nombor kecil ni kita tambah sifar. Kalau nombor besar kita tambah 1 kepada pemandu dia. Jadi sekarang nombor 1 ialah nombor kecil tambah sifar. So kita tambah sifar di sini. So 3 ni kita salin. Sifar tambah 5, tulis 5. Dan dekat sini, dia bila kita di belakang lori ni semua kita bagi dia jadi tayar. Bagi satu tayar dekat dia. Sebab ada satu, kan. Jadi kita bagi satu tayar. Jadi jawapan dia dapat 350. Menjadi 350. Ini jawapan dia. Nampak? Lebih senanglah. Tak payah buat garis nombor, kan. Cuma kena tahu nombor kecil dan nombor besar. Okey, kita tengok yang seterusnya.
Masih teknik yang sama. Okey. Kita tengok 529 dibundarkan kepada ratus terdekat. Dia nak ratus pula. Kita salin. Okey, sebelum tu tengok nombor kecil, nombor besar. Ingat, nombor kecil tambah sifar pada pemandu. Nombor besar tambah satu pada pemandu. Okey, sekarang kita tengok nombor ratus. Kita tulis dulu. 529. Okey, ratus. Ratus, bulatkan ratus. Buat lori. Buat L, buat badan lori dekat dia. Okey, bila buat badan lori, okey, sekarang kita tengok. Bila dah ada badan lori, ingat nombor belakang ni terus kita bagi dia 2 sifar. Kita bagi dia 2 tayar. Sebab dia ada 2 digit, kita bagi 2 tayar. Okey, tengok nombor pemandu ni. Nombor pemandu pula. Nombor pembonceng ni. 2. Nombor kecil ke nombor besar? 2. 2 nombor kecil kan? Nombor kecil tambah sifar dekat sini. Jadi 5 tambah sifar 5. Tayar ni turunkan. Jadi 500. Dapat jawapan 500. Senang ke susah? Cikgu rasa senang saja ya. Buat lori, buat L dekat dia. Bila ratus, bulatkan pemandu dia dan kita buat L. Lepas tu nombor yang di belakang L tu semua letak tayar. Kalau ada 1 digit, letak 1 tayar. 2 digit, letak 2 tayar. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Masih lagi teknik lori. Satu lagi. Cikgu cuba lagi sekali. Okey, kita tengok 683. Okey, 683. Tengok nombor kecil, nombor besar. Ingat, ni tambah sifar. Ini tambah 1. Kalau dia ada. Okey, sekarang dia kata ratus. Kalau ratus, bulat ratus. Buat badan lori. Bila ada kepala dengan badan, ada 2 digit, buat tayar. 2 tayar. Okey, kemudian tengok 8. Nombor dia punya ni. Apa orang panggil? Pembonceng dia yang pertama ni. Ni pembonceng yang pertama ni. Nombor dia 8. Yang betul-betul dekat kepala badan lori ni. Nombor dia 8. 8 ialah nombor besar. Nombor besar kena tambah 1 dekat pemandu. Kita tambah 1 dekat pemandu. 1 tambah 6, 7. Jadi, 683 kita bundarkan kepada ratus terdekat menjadi 700. Senang kan? Okey. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Teknik apa pula? Teknik miskin dan kaya. Okey, kita tengok. 157 dibundarkan kepada puluh terdekat. Konsep dia sama. Cuma, okey, kita buat jalan dia dulu ya. Salin dulu nombor 157. Okey, lepas tu kita kena tahu apakah nombor miskin, apakah nombor kaya. Nombor yang sama, nama atas je berbeza. Kalau tadi sifar 1, 2, 3, 4 ialah nombor kecil, 5, 6, 7, 8, 9 ialah nombor besar. Sekarang nombor yang sama cikgu tukar je. Nombor kecil tadi jadi nombor miskin, nombor besar tadi jadi nombor kaya. Okey, sekarang apa kita nak buat? Tadi kita buat lori. Yang ini cikgu buat 2. Okey, macam gunung terbalik lah ni. Okey, kita buat bentuk V terbalik. Okey, 157 kita nak kepada puluh. Kepada puluh, kita bulatkan puluh. Supaya awak tahu, puluh. Okey, 157. Jadi, 100 kita jangan ubah, 50. Jadi, kita dapat 150. Salin sahaja. Belakang kita bagi jadi sifar. Okey, kalau 50, kita nak bundarkan kawan lagi 10 lagi. Tambah lagi 10. 150, kita tambah lagi 10 jadi 160. Jadi kita ada 2 pilihan. Kalau garis nombor tadi kita letak macam ni kan. 150 dengan 160. Tapi kalau teknik miskin kaya kita buat satu atas, satu bawah. Okey, kita dah ada 2 pilihan. Baru kita tengok ni anggap je macam awak naik
bonceng motor depan awak 5, belakang 5 ni, pembonceng 5 ni ialah 7. Tengok 7, nombor miskin ke nombor kaya? 7 ni ialah nombor kaya. Kalau jawapan di sini, awak tengok di belakang ni nombor kaya, automatik kita pilih jawapan yang kaya juga. Nampak? Jadi kita dapatkan 157 dibundarkan kepada puluh terdekat, dia dapat jawapan 160. Yang ini lebih cepat untuk awak tengok. Dapat satu nombor yang dia bagi soalan, pilih 2 jawapan. Kalau puluh, salin. Nombor depan salin, nombor tengah salin, belakang letak sifar. Nombor yang di bawah, nombor depan salin, nombor tengah dia awak kena tambah 10. Atau awak tambahkan 1 yang belakang dia sama. Jadi, kena tambah sahaja. Lepas tu kita buat pilihan. Kalau nombor belakang ni kaya, pilih nombor kaya. Pilih nombor kaya. Macam tu. Okay. Kita tengok contoh lagi satu. Okay. Okey, kita tengok. Sama juga, masih kepada puluh. Kita tengok nombor miskin dan kaya. Ingat, miskin kaya. Miskin yang atas, kaya yang bawah. Nombor dia sama dengan nombor kecil dan nombor besar. Okey, tulis nombor 594. Buat 2 pilihan. Okey. Dia kata puluh. Jadi, 500 tak ubah, tulis. 90 pun tak ubah, tulis. 4 jadi sifar. Sebab dia nak puluh, jadi kita kena sebut dalam bentuk puluh. 590. Okey, sekarang 590. Cikgu kata tadi, kalau nombor tengah ni kita kena tambah 1 kan? Okey, belakang kita tambah sifar. 9 ni kita tambah 1, jadi 10. 1 ni naik atas jadi 6. Kalau kita buat 590, kita tambah 10. Mesti dapat 600 kan? Jadi 590 dengan 600. Kita dah ada 2 pilihan. Sama macam garis nombor tadi. 590, sini mesti 600. Kita tambah 10. Okey, bila yang ini kita tengok puluh dia 9, baru kita tengok nombor belakang yang bonceng. Yang bonceng dia nombor 4. Tengok nombor 4. Nombor 4 dekat miskin. Kalau miskin, pilih nombor miskin. 590 dengan 600, mana yang miskin atau mana yang sedikit? Yang sedikit. Mestilah nombor yang atas. Ingat satu je, nombor miskin atas, nombor kaya di bawah. Jadi, jawapan dia 590. Nampak? Okey. Ada lagi tak? Ada lagi contoh. Okey. Yang ini kita nak bundar kepada ratus terdekat pula. Kita salin dulu 856. Okey, kepada ratus, kita bulat ratus. Buat 2 cabang. 800. Sebab 8 kan, dia nak ratus. Jadi 800. Jangan yang lain, belakang dia semua jadi sifar. Okey, kalau atas 800, bawah berapa? Betul. 900. Bila ratus, mesti tambah 100. Kalau puluh, tambah 10. Okey, tengok nombor miskin dan kaya. Tengok belakang dia. 5. Tengok 5, miskin ke kaya? Kaya. Jadi, kalau kaya, 800 dengan 900. Siapa lebih kaya? Ya, 900. Jadi, jawapan dia 900. Bila kita bundar, dia tak ada dah nombor sar. Kalau puluh, tak ada nombor sar. Kalau kepada ratus, nombor puluh dengan sar tak ada. Okey? Itu maksud bundar. Kita nak hampirkan dia kepada nombor apa yang paling dekat. Okey, cikgu ada apa ni? Jom kawan-kawan kita jawab soalan. Okey, di sini cikgu ada bagi beberapa soalan. Soalan ni cuba jawab dari buku aktiviti tahun 2, muka surat 22. Jadi awak boleh cuba jawab kepada ratus terdekat. Dia guna garis nombor. Kita tengok soalan dia. 104, 136, 159, 182. Jadi dia nak bundar kepada ratus terdekat. Kalau tengok di sini 100, 100, 100, 100. Bermaksud di sini ialah 10.
ratus. Ya, yang di bawah ni permulaan dia mesti 100. 100 bila kepada ratus, dia sebelah sini berapa? 100 kita tambah lagi 100 jadi ya 200. Bila dah dapat macam ni, ingat cikgu cakap tadi, cari yang tengah 1, 2, 3, 4, 5 ni tengah 150. Tengok sekarang. Ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi, yang mana ke kiri, pilih bundar jawapan dia 100. Yang mana berada di sebelah kanan, pilih jawapan dia 200. Boleh? Awak boleh buat dalam buku latihan awak ya. Okey. Ini ada soalan dari buku aktiviti juga, muka surat 23. Awak boleh salin semula. Jangan buat dalam buku aktiviti tu. Nanti cikgu awak marah. Yang ini boleh semak aja. Bila awak dah buat, cikgu bagi latihan, awak boleh semak jawapan. Kan? Awak boleh buat sekali lagi. Jadi awak dah pandai dah. Okey. Bundarkan nombor di bawah kepada puluh dan ratus terdekat. Jadi kita nak buat macam mana? Okey, awak tengok di sini dia ada soalan kat situ A, B, C, D, E 885 ya. Salin soalan tu dulu. Okey, kemudian kita tengok macam mana cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, 192 kepada puluh terdekat. Jadi awak boleh kira di tempat lain ataupun awak buat di buku latihan awak tu. Bukan buku aktiviti ya, di buku tulis. Okey. 192 kita tulis dulu. Lepas tu kita buat dua cabang. Cikgu guna teknik miskin kaya. Okey, ambil 9 sebab puluh jadi nombor puluh dia kita bulat. Kita salin 190. Okey, kalau 190 kita tambah lagi 10 jadi 200. Okey, sekarang nombor belakang dia 2. 2 miskin ke kaya? Dua nombor miskin atau nombor kecil. Jadi, bila dia nombor kecil atau nombor miskin, jawapan dia mestilah yang kecil dan miskin juga. Okey? Jadi, jawapan dia 190. Boleh tengok aja dah boleh dapat jawapan. Kalau ratus pula, kita tulis juga nombor yang sama. Kita tulis 192. Okey, buat dua pilihan. Dia kata ratus terdekat. Kita bulatkan nombor ratus. 100. 100 tulis 100. Kalau atas 100, bawah 200. Bukan 206 200. Okey, 200. Sekarang baru tengok nombor belakang. 9. 9 miskin atau kaya? 9 nombor kaya. Nombor kaya jadi kita kena pilih yang kaya. Dapat jawapan dia 200. Macam tu sahaja. Tengok B. B pula. Tengok B. Okey, 439. Okey, buat dua pilihan. Cikgu makin kecil dah tak boleh nak tulis. Okey, kepada puluh, bulatkan nombor puluh, 30. Jadi, salin dulu 430. Okey, tambah lagi 10, 440. Kalau puluh yang bertukar. Kalau ratus, nombor ratus yang bertukar. Okey, baru tengok pembonceng dia, belakang dia, orang belakang dia 9. 9 tadi kita dah tahu nombor kaya. Kalau nombor kaya, pilihlah yang kaya di bawah 440. Senang kan? Okey, nombor ratus. Sama juga. Buat 439. Pilihan dua nombor. Ratus. Bulatkan. Jadi, 400. Tulis 400. Kalau atas 400, bawah mesti 500. Tengok nombor belakang 4 tadi ialah 3. 3, sifar 1, 2, 3. Nombor miskin ke kaya? Ya, nombor miskin. Kalau nombor miskin, kita pilih jawapan yang miskin atau yang sedikit. 400. Awak cuba jawab C, D dan E dan awak komen tinggalkan jawapan awak di ruangan komen supaya cikgu dapat tengok jawapan betul atau salah. Okey? Cuba buat dan cikgu harap awak fahamlah apa yang cikgu nak sampaikan. Senang aja bundar ni ya.
Okey, cikgu kita tengok ada lagi tak? Okey. Itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain tajuk dan pelajaran pula. Jangan lupa ya, like, share video cikgu ini biar ramai kawan-kawan awak dapat tengok. Kemudian awak subscribe butang dekat channel cikgu ni. Kalau masih warna merah, tekan subscribe. Okey, tinggalkan komen yang awak ada hadir pada di channel cikgu. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat belajar semua.